Sebagaimana yang kita maklum bahawa anak yatim ini seorang yang tiada, terutamanya yang tiada ayah. Tiada ayah dan tiada mak yang masih belum baligh. Kalau yang dah baligh tu lain cerita lah. Kalau dah baligh, dah bekerja. Namun yang sebelum baligh itu dinamakan sebagai anak yatim. Dan anak yatim ini sebagaimana yang kita maklum bahawa mereka ini ada sebahagiannya sukar untuk mendapat tempat berteduh ataupun tempat bergantung yang betul-betul boleh diharapkan dalam banyak perkara. Kalau dia nak bergantung pun ada kalanya kalau ibu bapa ni ialah sudah pastilah ibu bapa ni akan sayang kepada anak-anak mereka. Bagi kasih sayang dan ada mak ayah yang sanggup memberikan bekerja siang dan malam berpenat lelah kerana apa? Kerana motivasi dia anak dia lah. Untuk memberikan kasih sayang, kesenangan kepada anaknya. Tetapi anak yatim ini tidak tahu lagi bagaimana nasibnya. Adalah sebahagiannya yang menyayanginya. Tetapi kemungkinan sebahagian yang lain yang menderanya, yang mengambil kesempatan, yang menzaliminya. Kan ada orang yang kenapa ambil anak yatim ni? Mungkin ada benefit keuntungan dekat situ. Mungkin nak bantu dia di bendang ke. Ada orang yang nak ambil anak yatim sebab apa? Sebab boleh bantu dia. Dengan apa cara sekalipun, bantuan-bantuan yang boleh diberikan. Jadi ada dia punya sebab musabab tu. Tidaklah sepenuhnya ikhlas menerima anak yatim itu untuk dibantu dan sebagainya. Sebab itu banyak ayat-ayat berkenaan dengan anak-anak yatim ini di dalam Al-Quran. Supaya kita sedar bahawa dia adalah merupakan satu perkara yang amat penting di dalam syarak. Baik, dalam surah An-Nisa ayat 9. Dalam surah awal-awal, dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, Ali Imran dan sebagainya, banyak yang menceritakan berkenaan dengan syariat. Berkenaan dengan syariat. Jadi pada ayat-ayat yang awal-awal, juzuk-juzuk yang awal itu, banyaklah berkenaan dengan ayat-ayat suruhan. Kalau ayat-ayat berkenaan dengan akidah, pendek-pendek itu adalah ayat Makkiyah, untuk membetulkan i'tiqad manusia ini untuk sembah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada ayat-ayat yang pertama ini banyak unsur-unsur syariat di dalam tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Yang bermaksud, dan hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang yang menjadi penjaganya. Yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang dhaif, yatim di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul yang menepati kebenaran. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk kita takut kepada Allah
daripada melakukan sebarang inayah, kezaliman kepada anak yatim ini. Yang mana sekiranya ditakdirkan, sekiranya kita ada anak, maka kita akan melayan ataupun menjaga zuriat kita. Zuriat kita dengan baik, demikian jugalah dengan anak yatim ini. Demikianlah Allah menyuruh kita menjaga sebagaimana kita menjaga zuriat kita. Jadi tak kiralah kapasiti apa pun kita ini, sama ada kita menjaganya secara langsung ataupun menjaganya tidak secara langsung. Kalau secara tak langsung ini, sekiranya ada permohonan bantuan untuk anak-anak yatim dari sudut pendidikan dia, dari sudut sara hidup dia, maka sekiranya kita ada kemampuan, kita bantu setakat mana yang boleh. Kerana bila kita maklum berkenaan dengan banyaknya ayat-ayat suruhan ini, maka sudah pasti ada rahsia yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal tersebut. Jadi sudah pastilah banyaknya ganjaran yang besar di sisi Allah sekiranya kita dapat membantu anak yatim ini. Dari sudut pelbagailah bantuan yang disediakan untuk mereka ini. Kerana mereka ini, sebagaimana yang kita maklum tadi, sukar untuk mendapat penjagaan yang betul-betul ikhlas terhadap mereka ni. Jadi mereka ni banyaklah ujiannya. Kalau nak dibanding, kita mungkin ada mak ayah waktu kita kecil dulu, tidak samalah dengan mereka ini yang tiada ibu ataupun ayah. Kan kalau kita lihatlah suasana semasa ini, disebabkan ada yang keruntuhan kan keluarga, ada yang meninggal tak ada masalah sangatlah. Tetapi yang berlaku penceraian. Penceraian yang mana penceraian tersebut menyebabkan si anak ini tidak mendapat penjagaan yang betul. Maka menyebabkan mereka ini mendapat ujian-ujian yang dari sudut akhlak dan sebagainya itu bercampur di dalam kancah remaja-remaja sekarang ini. Kalau kita ni sebagai ibu bapa, kita jagalah anak kita ni, perhatian kita itu, kita boleh nasihat, kita boleh tahu siapa yang dia berkawan, siapa yang dia keluar dan sebagainya. Tetapi ada di kalangan anak yatim ini yang tidak dijaga, maka mereka ini mudah untuk terjebak. Mudah untuk terjebak. Baik. Jadi dalam hal ini, demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk membantu mereka ini dalam kapasiti apa pun, untuk menjaga mereka ini dalam secara langsung ataupun tidak langsung. Baik. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu." Dalam surah An-Nisa ayat 3. Yang bermaksud, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan yang lain. Dengan 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja.
atau hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Baik. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu untuk melibatkan anak-anak yatim ini sekiranya mereka ini tiada tempat perlindungan, maka dia ada dua yang Allah suruh dekat situ, yang antaranya menjaganya dari sudut ikatan perkahwinan. Bila perempuan, wanita ini diberikan nafkahnya apabila kita berkahwin dengan isteri-isteri ataupun isteri kita, dan dimasuk dekat sini anak dengan anak yatim. Sekiranya berkahwin dengan anak yatim ini, maka sama jugalah kapasiti dia di atas wanita-wanita yang bukan daripada anak yatim. Sebab apa? Sebab orang Arab jahiliah ini, dia menganggap bahawa anak yatim ini apa dia? Sebagai second class. Dia ada kasta di dalam masyarakat dia. Jadi bila anak yatim ini, dia tak ada keluarga. Sebab keluarganya akan dilihat siapa dia punya bapa dia, siapa dia punya ibu dia, siapa dia punya datuk dia. Jadi kasta ini dilihat di dalam masyarakat Arab jahiliah dulu. Maka dengan sebab itu, bila kepercayaan ataupun yang menebal ketika itu berkenaan dengan kasta tersebut, maka dikhawatiri, dibimbangi sekiranya seseorang itu berkahwin dengan anak yatim ni adalah untuk menzaliminya. Menzalimi. Jadi ketika itu tugas ketua masyarakat, ketua pemimpin ketika itu, sekiranya nampak walaupun kahwin itu adalah kahwin, disuruh berkahwin itu dengan suruhan yang umum. Tetapi sekiranya melihat, sekiranya dia ni tak boleh, kalau berkahwin dengan, terutamanya di kalangan anak yatim, akan menyebab wanita ini akan dizalimi, maka kat situ adanya kriteria yang tidak dibolehkan. Pengecualian yang tidak dibolehkan. Kalau perempuan yang bukan yatim ini, dia ada ibu bapa dia. Sekiranya berlaku apa-apa, dia bolehlah ada tempat mengadu kepada keluarga dia. Tetapi bagi anak yatim ini, tidak mendapat, dia tak mengadu macam mana, tak boleh. Jadi sekiranya berlaku inaya ataupun kezaliman kepada dia, sukar untuk dia mengadu. Baik. Maka dengan sebab itu, Allah suruh, apa dia? Yang seterusnya, bilangan dihadkan. Kan, iaitu berkahwin 2, 3 ataupun 4. Dan sekiranya tidak berlaku adil adalah berkahwin dengan seorang sahaja. Maka dalam ayat ini, kita perlu tahu bahawa pada awal Islam ini, waktu itu, semua agama yang ada pada waktu itu tidak ada had di dalam perkahwinan. Kalau kita lihat Maharaja Cina kan misalnya, dia berkahwin dengan berapa orang? Kalau tengok sejarah dia tu lebih daripada 1000 orang. Berkahwin dengan lebih daripada 1000 orang. Dan ada maharaja yang lebih daripada tu, yang dijadikan setiap seorang itu ada dia punya tempat istana dia. Jadi wallahu ta'ala a'lam, macam mana dia nak memberikan nafkah kepada isteri-isterinya tadi disebabkan terlalu banyak. Kan? Dan siapa yang nak jaga, yang menjadi pembantu kepada isteri-isteri ni tadi, maka mereka ni apa dia?
mereka ini perlu dipotong dia punya alat kemaluan dia. Sebab raja takut sekiranya mereka ini mengambil kesempatan. Jadi punyalah ketidakadilan itu berlaku sehingga kan tiada had pada waktu itu. Tak kiralah di mana-mana sahaja tidak ada had. Mereka boleh eksploitasi wanita ini dengan apa cara sekalipun. Terutamanya pada waktu itu perempuan wanita ini tidak bekerja. Jadi bila tidak bekerja, kebergantungan dia macam apa dia? Kebergantungan dia kepada lelaki, kaum lelaki. Jadi kalau kaum lelaki itu ada duit, kaya dan sebagainya, maka mudah untuk dia berkahwin dengan ramai orang. Walaupun cara tersebut akan menzalimi, confirm akan menzalimi wanita tersebut. Jadi kalau kita lihat di negara-negara yang miskin, di Indon, di Thailand, di Vietnam dan sebagainya, masih lagi berlaku senang untuk dieksploitasi kerana kesukaran, kesusahan yang ada. Jadi mereka ini pada waktu itu, terutama zaman dulu ini, tidak bekerja. Jadi dengan cara macam mana? Diambillah kesempatan oleh pihak lelaki untuk berkahwin dengan mereka ini. Jadi apabila Islam ini datang, dihadkan. Dihadkan hanya cukup sekadar dengan 4 sahaja. Dan itu pun dengan bersyarat. Bersyarat. Apa syaratnya? Mesti berlaku adil. Kalau dibimbangi tidak berlaku adil terhadap semua segilah, sebab ayat Quran ini datang dari sudut yang umum. Sebab itu bila hakim mahkamah, bila dia tengok dari sudut keadilan itu, dia lihat dari sudut semua sudut lah. Dari sudut kemampuan dia. Tak kiralah kemampuan daripada mana sudut sekalipun. Daripada belanja dia, daripada pekerjaan dia, daripada struktur, macam mana latar belakang dia. Semuanya itu akan disemak, akan ditengok, supaya apa? Tidaknya adanya berlaku kezaliman dekat situ. Mesti ada kerelaan daripada isteri. Kalau tak ada kerelaan akan membawa kezaliman kepada dia, jadi itu jauh daripada keadilan. Maka dalam hal tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan syarat, iaitu adil. Dan adil itu adalah secara umum, semua sudut. Tidaklah mesti yang kata nak kahwin lebih itu mesti kena cukup kemampuan dari sudut kewangan saja. Allah tidak memberitahu macam tu. Tetapi Allah bagi tahu adil. Dan adil itu dari banyak sudut lah. Dari banyak sudut. Maka dengan hal tersebut, kalau kita ni lah sebagai ibu bapa, kita pun kalau ada anak perempuan, dan anak perempuan kita itu sekiranya suami dia memadukan dia, maka kita boleh jugalah untuk melihat situasi suami dia ni. Tak perlulah nak tunggu hakim ke dan sebagainya tu. Jadi kita pun boleh melihat adakah adanya keadilan, unsur keadilan sekiranya suami mungkin suami anak kita nanti nak minta untuk bermadu dan sebagainya. Jadi kita pun tahulah dekat situ. Maknanya keadilan itu dilihat dari sudut dari pelbagai sudut. Jadi Islam inilah yang menghadkan perkara tersebut. Jadi sebelumnya itu tidak ada had, maka datangnya Islam adalah menghadkan bilangan isteri. Sekiranya lebih, tidak boleh lebih daripada itu. Ada sahabat yang lebih ketika itu. Sebab pensyariatan tu belum turun lagi. Masih lagi
turun ayat-ayat berkenaan dengan syariat. Ada sahabat-sahabat yang berkahwin lebih, maka mereka pada waktu itu wajib untuk menceraikan isteri mereka. Disebabkan ayat ini telah turun. Maka mereka ini menceraikanlah isteri-isteri mereka ini. Dan seterusnya iaitu menggauli hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Maka dalam hal ini Allah nak bagi tahu bahawa pada waktu itu, pada di zaman itu, mereka ini sistem hamba itu masih menebal. Dia masih menebal ketika itu. Sebelumnya itu lagi lah. Tetapi dalam apabila bercakap berkenaan dengan hamba, kalau lihat dari sudut Islam ini dia menjaga ihtiram, kemuliaan manusia ini. Maka dengan sebab itu, bila Islam itu datang, apa objektif dia, apa maksud tujuannya adalah untuk membebaskan manusia daripada perhambaan. Maka pada waktu itu, manusia ini yang di kalangan hamba ini, apabila Islam tu datang, diberikan ruangan. Kalau ada, tidak boleh berlaku zalim kepada mereka ini. Dan dalam masa yang sama, agama menyuruh untuk membebaskan hamba. Kan? Buatlah apa kesalahan yang besar, antaranya mesti ada hukuman dia apa? Membebaskan hamba. Ia membebaskan hamba daripada penguasaan dia lah. Dan sekiranya dapat melalui peperangan, dapat melalui sistem kasta yang ada dalam masyarakat. Kalau kita lihat sahabat yang terkenal, Bilal, yang mana beliau ini adalah di kalangan hamba pada asalnya, dan apabila dia beriman, ada sahabat yang lain menebusnya dan membebaskannya. Jadi kalau kita lihat, di situlah agama Islam ini datang, tujuannya adalah untuk membebaskan hamba. Namun disebabkan sistem perhambaan yang terlalu menebal ketika itu, menyebabkan dia berjalan sistem tersebut, perhambaan tersebut baru sajalah pada abad ke-20 ini yang dihentikan. Tapi kalau kita lihat, selain daripada orang Islam, mereka ini masih lagi membuat perhambaan. Kan, kalau contoh dulu di Amerika, di kuasa-kuasa yang besar tu, negara-negara barat yang besar, mereka menjadikan orang-orang kulit hitam ini sebagai hamba. Itu pun baru pada abad ke-20. Selepas itulah baru dibuat besar-besaran untuk dihapuskan sistem perhambaan tu. Namun dalam Islam ini di awal lagi, masa zaman-zaman awal lagi disuruh untuk membebaskan hamba. Membebaskan hamba. Baik, itu berkenaan dengan ayat yang kedua. Kita masuk sikit ayat yang last pada pagi ini, insya-Allah. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila kerabat yang tidak berhak mendapat pusaka dan anak-anak yatim serta orang miskin hadir ketika pembahagian harta pusaka itu, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya dan berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Jadi di sini
Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian kepada mereka dari kalangan anak yatim ini dan mereka yang miskin. Terutamanya di kalangan kerabat kita lah. Terutama di kalangan kerabat. Iaitu apa dia? Melakukan ihsan. Sekiranya adanya pembahagian harta pusaka itu, yang mana kita tahu bahawa harta pusaka ini tidak diberikan kepada semua kerabat. Tidak diberikan kepada semua kerabat. Maknanya ada had-had dia. Kalau misalnya si mati itu ada anak lelaki, maka bila dia ada anak lelaki, maka secara automatiknya dia akan hijab semua sekali selepasnya. Cucu ke, adik-beradik kita ke, ayah saudara kita, anak saudara kita, semuanya itu akan terhijab. Sekiranya kita ada anak lelaki misalnya ada. Jadi pada waktu itu, kemungkinan lah, ya, pada adik-beradik kita ni ada meninggalkan anak yatim. Ada di kalangan kerabat kita ni ada yang susah. Maka pada waktu itu, perlulah diberikan sedikit daripada harta tersebut kepada mereka ini. Tetapi suruhan itu bukanlah suruhan yang wajib. Bukan suruhan yang wajib. Yang wajib apa dia? Pembahagian harta pusaka itulah. Itu yang wajib. Ya, sebab kalau kita lihat kewajipan kepada harta si mati. Kan, kewajipan kepada harta si mati ada 4. Apa dia yang pertama? Membayar hutang si mati. Yang sama ada dia hutang dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dia hutang dengan manusia. Yang kedua, menyegerakan yang pertama tadi menyegerakan dia punya urusan jenazah dia. Sekiranya melibatkan kos pada jenazah itu, maka perlu tolak daripada harta dia. Yang kedua, bayar hutang. Yang ketiga, sekiranya dia ada wasiat. Bila ada dia wasiat, maka utamakan dulu pembahagian wasiat dia. Yang keempat, barulah pembahagian pusaka. Jadi kewajipan tersebut tak adalah melibatkan suruhan untuk berikan kepada anak yatim dan orang miskin yang hadir. Namun ia adalah apa dia? Sedekah. Sedekah yang sunat. Sekiranya mereka ini ada, berikanlah kepada mereka ini. Itu terutamanya orang yang di kalangan kerabat kita lah, yang hadir ketika sesi dalam melakukan pembahagian. Sebab kalau kita lihat, kalau kita ni banyak di kalangan keluarga yang hidup berasingan ni, tak ada lah kita nak buat majlis penyerahan ataupun pembahagian itu dibincangkan. Kalau dibincang pun sesama ahli waris lah. Tetapi kalau waktu dulu ni hidup, bila keluarga itu, keluarga yang ramai itu duduk bersama-sama. Dan orang Arab ni dia suka duduk ramai-ramai. Duduk ramai-ramai. Kat situlah ada pak saudara dia, adik-beradik dia, anak saudara dia, ada cucu dia, duduk bersama-sama. Jadi bila dah sudah pastilah perbincangan apa sahaja yang melibatkan harta pusaka ini akan dibincangkan dengan saudara mara. Terlibat sama juga. Jadi dengan sebab itu, kat sinilah adanya untuk suruhan yang bukanlah wajib, iaitu sunat untuk diberikan kepada mereka ini sebahagian, bukan sebahagian, apa yang mampulah, mengikut jumlah yang ma'ruf untuk diberikan kepada anak yatim dan orang miskin yang hadir, terutamanya di kalangan kerabat.